ila Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Samad Al-Palimbani wa Imam Al-Ghazali sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Mana aja? Yang kedua, dan kedua, dengan membanyakkan mengingatkan kematian. Ya. Dan mengingatkan beberapa orang yang telah mati. Yang sama-samanya itu. Dan membanyakkan ziarah akan kubur. Serta mengingatkan kelakuan mayat yang dalam kubur itu dan bersiksanya dan nikmatnya, supaya jadi kurang cita-cita dan angan-angan dalam dunia ini. Ini kita duk bincang berkaitan ubat. Ubat nak ubati penyakit bakhil. Jadi kita tahu betapa bahayanya bakhil. Antara ayat Quran sebut orang bakhil ni, makna kata dia akan menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok. Nah, di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna atahumullahu min fadlih. Orang makna kata yang bakhil, orang yang paling jahat, orang yang bakhil. Bukan setakat dia bakhil, wa ya'muruna an-nas bil bukhli, dia ajak orang lain, menyuruh orang lain pun bakhil macam dia juga. Lepas tu dia sorok sembunyikan harta bendanya, tak mau keluar zakat dan sebagainya. Maka Allah kata, wa'tadna lil kafirina azaban muhina. Jadi Allah sampaikan makna kata, makna janji, perkhabaran kepada orang kafir dengan azab yang menghinakan. Dia orang bakhil ni, sifat bakhil ni sepatutnya sifat bagi orang kafir. Tapi kalau orang beriman pun bakhil juga, tunggulah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun telah tengok punca-punca jadi bakhil tu, sebab-sebab bakhil. Di antaranya kata Imam Ghazali, sebab jadi bakhil kerana dia budayakan hidup mewah. Layan hawa nafsunya. Pakaian nak cantik, makan nak sedap, rumah nak besar, kereta nak megah. Bila dibudayakan hidup lagu tu, dia akan jadi orang bakhil. Yang kedua kata Imam Ghazali, dia panjang angan. Dia duk fikir pasal anak dia nak makan apa, cucu dia. Lepas aku mati, anak aku ni lagu mana? Apa jadi dengan zuriatku kalau aku tak tinggalkan reta dia? Maka benda ni akan membangkitkan kita jadi kedekut.
Nak kumpul duit, nak tinggalkan anak bini, anak apa menantu, nak tinggalkan anak cucu kita. Yang ketiga, kerana terlampau kasih kepada ain harta tu. Ada duit, sayang kat duit. Ada ternakan, sayang kat ternakan. Ada bendang, sayang sangat kat tanah bendang itu. Ini 3 punca yang disebut oleh Al-Imam Ghazali. Punca seseorang tu jadi bakhil. Macam penyakit jugalah. Kita tahu penyakit kecil manis ni, apa kesan dia. Apa jadi? Potong kaki. Kacau buah pinggang. Lepas tu pula, apa punca kita kena kecil manis. Makan gula lebih ke apa semua. Dah tahu dah punca dia. Lah ni mai kita berubat. Bila kita tahu dia punya dia punya binasa penyakit tu, dan kita tahu punca dia, maka senanglah kita cari ubat dia. Begitu penyakit bakhil. Orang bakhil ni makna kata Tuhan benci, dia dekut. Punca bakhil begini. Maka dengan itu kita dengar pula apa cara nak mengubati penyakit bakhil ni. Ya. Imam Ghazali kata ada 5 cara. 5 cara mengubati penyakit bakhil. Ya. Yang pertama, budayakan hidup qanaah. Hidup yang memadai. Hidup cara qanaah, mencukupi. Di mana disebut oleh para ulama, al-abdu hurun in qana. Al-hurru abdun in tama'. Faqna la tatma'. Fama syai'un yasimu siwat tama'. Seorang hamba boleh jadi merdeka dengan sebab bersifat qanaah. Seorang yang patut merdeka boleh jadi hamba pecacai dengan sebab sifat, makna kata tamak halaba. Hendaklah bersifat qanaah, jangan sama sekali bersifat dengan tamak halaba. Tidak ada kerosakan, keruntuhan yang berlaku, melainkan puncanya tamak. 11,000 hektar tu, bukan sikit. 4,000 hektar, 11,000 hektar. Diterokai, tanam musangking. Takkanlah pejabat tanah tak tahu, Esko tak tahu. Takkanlah tak tahu sampai tahun tu. Musangking pula dieksport pergi negeri China, sejuk beku. Takkan tak tahu kot. Bila 11,000 hektar tuan-tuan yang duk kerja dalam tu. Mula-mula punggah balak, buat keluar bahagian balak. Berbanyak tenaga pakai tu. Keluar masuk. Kebanyakannya pendatang asing. Duk kerja buat keluar balak tu. Lepas balak, tolak pula tanam durian lagi. Berapa tenaga pula kena, berapa ribu tenaga. Kita 1 ekar pakai 10 orang dah. Kalau 11,000, berapa ratus ribu pekerja duduk dalam tu. Takkan tak tahu pun. Dia ada kaitan dia dengan immigration. Jadi pejabat tanah, ranger hutan, ramai terlibat tuan. Tapi mai tomak semua tak nampak. Sebab itu tuan-tuan, pejuang-pejuang merdeka dulu kata apa? Di atas keruntuhan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bukan merdeka tanah air saja, merdeka jiwa tu. Dia jadi hamba pecacai. Dengan sikit duit, pejam mata, tak nampak yang utama ni. Habis tergadai tanah air kita. Ini puncanya tuan-tuan. Tamak halubah habis. Semua habis lingkup. Itu baru raup. Bentung belum kira lagi. Lipis belum kira lagi. Perak tak kira lagi. Kedah tak kira lagi. Bayangkan satu Malaysia. Ni nak jadi Palestin lah tuan. Nak jadi Palestin lah. Punca dia tamak halubah. Ni punca dia. Budayakan hidup qanaah, memadai. Hidup ala khadar.
Ha? Ha. Makan apa yang patut, pakai apa yang patut, asalkan halal. Jadi nak ubat penyakit ni, bakil, kena budayakan hidup, makna kata qana'ah. Mencukupi, memadai. Hidup sederhana. Berpatut-patutan. Orang nak rasuah pun tak berani, tuan. Agak-agak orang berani dah tebuk belakang guru, Tok Guru ni haji. Haji lah. Kasih sikit. Berani agak-agak? Tak berani. Dia tengok cara hidup Tok Guru, cara makan. Tok Guru boleh makan tu nasi lemak, nasi bungkus. Driver dia cerita kat saya. Tok Guru ni Aziz main pada Kelantan, naik kereta, dia bawa. Sampai di Harakah, dia iring Tok Guru naik atas masuk bilik. Tok Guru suruh dia beli nasi bungkus. Turun beli nasi bungkus. Beli 5 bungkus. Buat naik atas, ngayak apa semua, Tok Guru makan. Tengah Tok Guru makan tu tuan-tuan, masuk seorang Cina. Dia tengok-tengok Tok Guru, terduduk lah. Menteri besar makan nasi bungkus. Ada juga menteri besar makan nasi bungkus masa pilihan raya. Itu berlakon. Naik basikal, naik kereta proton, itu berlakon. Ni betul-betul bukan berlakon, betul-betul ni. Rumah tak ada penjaga, pengawal, tak ada pagar. Tok Guru ni Aziz. Bila kita hidup macam tu, kita merdeka. Siapa tak berani rasuah kita? Dia tengok kita pun dia takut. Tapi kalau budaya hidup mewah, haji lah. Apa-apa? Apa-apa? Buat takut duit tak nak laku. Memang mereka budaya hidup mereka tu suka rasuah. Jadi masalah sekarang ni, penerima rasuah ditangkap, dibicara. Pemberi rasuah bebas. Ada yang penjara. Dua-dua, yang bagi pun kena, yang terima pun bagi mesti kena. Baru boleh. Penerima kena. Yang bagi tu dah kau musangking, hantar pergi sana sini jadi jutawan dah. Tak ada firman apa-apa. Tak ada apa-apa masalah. Yang SMTRM duk cari yang diterima rasuah ni. Ini mana benda yang tak kena dalam kehidupan kita bernegara. Jadi yang tu yang pertama. Malam ni masuk nombor 2. Dan kedua, daripada 5 cara ubat penyakit bakil ni nombor 2. Cara yang kedua. Buat semua sekali. Nombor 1 pun kita buat, nombor 2 pun kita buat, nombor 3 pun buat, nombor 5 pun kita buat. InsyaAllah. Dan semua ubat ni kita makan. InsyaAllah. Saya doktor bagi ubat kolesterol. Ubat darah tinggi. Ubat cayak darah. 3 ubat kita makan. Kerja kita makan ubat. Nak bagi sembuh? Allah Ta'ala. Bukan ubat menyembuhkan. Siapa iktikad ubat menyembuhkan, rosak akidah dia. Nasi mengenyangkan, tak boleh. Pisau memutuskan. Api menghanguskan. Itu semua hukum adat. Hukum adat sah menyalahi. Pisau boleh tak memutuskan. Macam berlaku pada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Api tak boleh menghanguskan. Macam pernah berlaku kepada Sayyidina Ibrahim. Nasi tak mengenyangkan. Berarti yang berlaku kepada orang gila talak. Apa bisa tengok ada orang gila talak? Makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Itulah. Makan kena makan. Tapi yang mengenyangkan Allah. Allah yang mengenyangkan. Makhluk tak boleh mengenyangkan. Begitulah juga penyakit-penyakit rohani ni. Yang menghilangkan bakhil di hati kita tu Allah. Tapi ubat dia, kita kena gunalah, kena makanlah, kena buatlah. Antaranya ubat tadi, ubat qana'ah. Makan pil qana'ah tu. Bukan ubat menyembuhkan, Allah menyembuhkan. Ubat, ada orang kata makan ubat tak mati. Adalah, ubat pun mati. Ubat mati
Hampa tak percaya, hampa pergi kedai farmasi beli ubat, hampa tengok ubat tu. Dia tulis due date. Due date tu tarikh mati. Ubat tu nak mati bila kita dah tahu dah. Apa makan ubat, apa pun mati. Kita disuruh ikhtiar. Setiap penyakit ada ubat. Tapi yang menyembuhkan, kuasa menyembuhkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Yang kedua apa dah? Membanyakkan mengingatkan kematian. Kita banyakkan ingat kematian. Nabi sebut perkara yang memutuskan kelazatan. Banyakkan ingat perkara yang memutuskan kelazatan. Duk lazat-lazat, duk sonok-sonok dengan anak bini. Sonok-sonok dengan makanan sedap. Sonok dengan bergaul kawan-kawan. Kelazatan ni terputih bila datangnya kematian. Kematian boleh mai bila-bila masa. Bukan ada tentu yang muda, yang tua mati. Yang muda tak mati dah. Muda pun mati. Mati ni datangnya mengejut. Bukan kuasa kita, tuan-tuan. Macam mana disebut oleh Syekh bin Atta. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fihi yumdihi. Tidak ada satu nafas pun yang kamu hembus, melainkan tiap nafas itu telah ditakdirkan oleh Allah pada azali lagi. Nafas kita ni yang kita hembus tu, Tuhan ada takdir siap. Banyak mana nafas yang diperuntukkan kepada kita? Banyak mana? Siapa pun tak tahu, yang tahu Allah. Sejak azali, sebelum kita dilahirkan oleh mak kita pun, Allah dah tentu dah. Banyak ni, banyak ni, banyak ni. Nafas yang. Bila mak kita beranak mereka kita, ibarat cerita, bersama-sama kita ada satu stok pernafasan. Nafas ni, bila hang guna habis, hang mati. Dipanggil stok pernafasan. Nafas ni Allah tak tambah. Sikit pun Allah tak tambah. Banyak tu ya. Yang pastinya hari-hari kita guna nafas tersebut. Hari-hari kita pakai. Banyak mana kita pakai nafas tu? Mengikut kata ulama sufi, 24,000. Naik turun nafas. 24,000 kali sehari. Nafas tu. 2 hari, 48,000. 3 hari, 72,000. 4 hari, 96,000. Kalau 68 tahun, macam umur saya ni 68 tahun. Angkira lah tengok. 68 kali tahun 12. Kali hari 30. 68 kali 12 ataupun 68 kali 365 hari. Banyak Banyak bukan sikit Kalau ambil kalkulator tekan. Kalkulator gila tu dia pun tak kerti baca. Banyak kita pakai dah. Ibarat duit tuan-tuan duduk dalam bank. Duit kita 1 juta lah kata dalam bank. Tambah tak dah. Tapi hari-hari duduk jolok. Hari jolok. Dia sampai dah kepada satu hari, duit kita tu habis. Kering. Habis. Lama-lama habis. Nafas gitu, duduk jolok hari. Hari-hari pakai. Akan sampai dan masa ketikanya dipanggil hembusan nafas yang terakhir. Allah tak tambah sikit pun. Fa iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun, kata Allah. Bila datang ajal seorang tu, Allah tak lewatkan sesaat, Allah tak percepatkan sesaat. Mati-mati. Ada orang kata baca Yasin malam 10 Sa'ban panjang umur. Ada tak? Minta kuat iman, panjang umur, murah rezeki.
Agak-agak tuan-tuan, kita baca Yasin umur panjang tak? Agak-agak lah. Sekali baca tambah 10 tahun. 2 kali baca tambah lagi 20 tahun. Agak-agak macam tu kan? Tak ada. Umur tu takkan bertambah dah. Tuhan dah tentu pada azali. Kematian kita tu dah ditentukan. Mana tanah kubur kita. Di mana kita mati. Cara mana mati. Tuhan dah tentu siap. Tuhan tak langgar apa yang Tuhan tentukan. Habis panjang umur apa dah? Panjang umur dalam kebajikan. Ni Imam Ghazali mati berapa lama dah? 1000 tahun dah dia mati. Tapi macam dia duduk hidup. Kitab dia duduk dibaca. Rata-rata tempat baca. Di pondok, di masjid, di surau. Seolah-olah dia tak mati. Dia masih hidup. Itu mana panjang umur. Kalau kita mati, 3 hari orang sebut lah. Lepas tu orang lupa lah. Dia tak? Itu nama pendek umur. Tu tak apa lagi. Ada orang tuan-tuan, dia mati. Orang kata lega dia mati. Kalau tak mati payah kita. Ada tak macam tu? Nasib baik dia mati cepat. Saya tak mahu sebutlah di Pulau Pinang ni. Satu pemuda telefon saya satu hari. Lama cerita bulan Ramadan. Dekat-dekat nak Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz bagilah satu hari kat saya. Kami ni, masjid kami ni buat tazkirah Ramadan. Boleh, saya kata saya ada kosong saya bagi. Ni tarikh kalau naknya dia tarikh. Ni masjid mana ni? Dia pun habaklah nama masjid. Saya kata masjid ni mana ada tazkirah? Kuliah pun tak pernah ada. Kuliah pun tak ada. Dulu ada kuliah tajwid. Ustaz tu macam lebih sikit. Kita hari ni, kita tajwid kita suratul Fatihah. Penghujung tu, dia hurai sikit pasal Fatihah. Makna dia, kehendak dia, tuntutan dia. Tu imam tepuk belakang. Ini kelas tajwid, bukan kelas tafsir dia tak. Kan tu pun tak boleh. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, dia panggil kita buat tazkirah Ramadan. Tak terkejut juga. Kok mana ni? Mampu dia Ustaz dia tak? Loh, siapa mampu? Tu imam dia tak? Nasib baik dia mati cepat. Boleh kami mengaji. Rupanya dia yang duk halang orang buat kuliah. Itu nama pendek umur. Itu nama pendek umur. Jangan kita buat perangai sampai orang menyumpah kita. Anak muda nak mengaji kita sekat. Sampai tak ada kuliah. Begitu ni. Ada setengah tu tak bagi orang naik member. Dia yang naik. Khutbah dia yang tu ya. Dia baca buku khutbah tu. Satu hari tu di Pulau Pinang juga. Keluar Sarawak saya baca. Satu hari anak muda sorok buku khutbah. Menyampah anak muda kata khutbah tu tak ubah-ubah. Depa sorok dengan. Tu imam ni naik atas mimbar, haba-haba tak buku khutbah tak ada. Dia pegang mic, berpeluh tu imam ni. Dia kata, tuan-tuan, hari ni kita tak sembahyang jemaah. Pasal buku khutbah hilang. Jenis tu pun tak. Buatlah perangai bodoh ni. Tak? Ni semua jenis pendek umur tu. Panjang umur, panjang dalam kebajikan. Walaupun kita dah mati, makna kata orang lain sambung kerja-kerja kita. Kita panggil ustaz. Mengajak di sini. Dia mengajak. Jemaah dah suka dah cara dia mengajak. Kita yang panggil tu mati. Jatuh-jatuh masjid tukar. Naik yang baru. Kita kira yang lama lah. Dah elok dah. Yang mana mereka panggil tadi ni cantik dah. Dia kerja kita disambung. Itu mana panjang umur. Adalu alal khairi kafa'ili. Siapa tunjuk jalan kebajikan, macam dia buat. Itu nama panjang umur. Pendek umur yang tadi. Faham tak? Dia kadang kata baca Yasin, umur panjang. Kadang-kadang umur tak panjang. Umur dah tak siap dah. Pasal apa? Ni dia masuk dalam bab akidah.
Bila Allah tentu kematian, tak upaya nak ubah dah. InsyaAllah. Jadi, kata Imam Ghazali, banyak akan sebut tentang kematian. Tuan-tuan, mati ni jangan sebut tuan, takut. Terutama sakaratul maut. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu sakarat, sakit tak? Ya Allah. Kalau boleh cerita lagu mana? Orang tanya Nabi SAW tentang kematian. Nabi kata ibarat kita pegang pedang yang tajam tu, tikam, cantai, rojoh 300 kali. Itu kesakitan yang tak pernah kita hadapi ketika hidup. Yang kita akan hadapi sedikit masa lagi. Waktu kematian. Ingat mati ni Allah. Tak teringat nak himpun reta banyak-banyak lah. Nak buat benda pelik-pelik. Tak maulah tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan. Bila nak mati ni malaikat mai. Malaikat rahmat pun mai. Malaikat azab pun mai. Kalau kita amal ibadat yang bagus. Yang baik. Malaikat baik mai. Mai bawa khabar gembira. Aku datang ni bawa khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman kepada Allah summa istaqamu, lepas tu dia istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Bila dia nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah hantar malaikat turun naik habaq, jangan takut, jangan duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kabarkan ke hang satu khabar gembira, janji Allah syurga untuk kamu. Nyawa sampai rarah dah ni. Lepas tu Allah buka pintu langit. Wa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Kami buka pintu langit terluasnya. Dia mata dia hari tu penglihatan dia amat tajam. Dia nampak dah tempat dia nak pergi. Terdengar dah kicauan burung-burung di syurga. Lambaian bidadari mengalir air sungai. Dia nampak dah tuan. Bahkan kata ulama, dia telah tercium bau-bau syurga. Masa tu malaikat ni, pom, ambil nyawa dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah panggil masuk syurga. Ini yang bahagia lah. Kalau yang jenis celaka tu, aduh. Malaikat ni maki tuan. Haram jadah punya orang. Tak kenyang-kenyang berkedarah arak. Berjudi, berzina. Rasuah. Tak cukup umur 60 tahun. Buat maksiat tak habis-habis. Dia marah kita, kilang kabut dah kita tuan-tuan. Tuan buka pintu langit, dah nampak dah. Api neraka dah nampak dah tempat kita nak pergi. Allah mengelupuk panggil mak tu semua. Malaikat nak ambil nyawa kita ni tuan-tuan. Malaikat maut ni ikut amalan kita. Kalau amalan kita ni baik, malaikat main muka berseri-seri. Pernah malaikat maut main kepada Nabi Ibrahim. Amai buat apa? Maka kata main nak ambil nyawa atas perintah Allah. Takkan rupa lagu ni main ambil nyawa orang kapiak. Hang boleh tak tunjuk kat aku macam mana hang nak ambil nyawa orang kapiak, rupa hang lagu mana? Malaikat maut kata, Ibrahim, kamu tak sabar. Ibrahim nak tengok juga. Maka maut kata, perhati belakang. Perhati belakang, pusing ke depan. Tengok malaikat maut pengsan tuan. Pengsan. Tengok malaikat maut, rupa nak ambil nyawa orang jahat ni. Aduh. Lepas tu main malaikat maki lagi. Tunjuk neraka lagi. Aduh, tuan. Tak mampu kita hadapi. Ingat-ingat ni semua kita pilih hidup qanaah. Pada dengan hidup qanaah menjadikan kita tuan-tuan tidak jadi haloba, tak jadi bakil. Hidup kita jadi elok.
Jadi Imam Ghazali kata ubat dia banyak ingat mati. Selalu ingat mati. Itu dia. Tok Guru Ni Aziz kata, ingat mati ni macam bawa kereta. Yang brek dia tu cantik. Tuan-tuan bawa kereta, sistem brek dia tu bagus. Bila kita rasa kita terlalai, merewang apa, ingat, tak tahu, hutang banyak. Dia ingat sana, ingat sini. Tiba-tiba nak langgar punggung kawan dekat traffic light tu. Dia berhenti lampu merah. Kita dekat sangat dah punggung kereta tu. Tekan. Dia tak? Tekan brek, tak kena langgar punggung dia. Cuba brek tak makan. Serondoi habis. Bawa kereta tuan-tuan. Kona. Kona tajam. Nak terbabas. Tekan brek, selamat. Kalau brek tak makan, melonsok terjun kau. Begitulah hidup ni tuan-tuan. Bila ingat mati, terbrek. Tak ingat nak terima rasuah, ingat mati, brek. Tak jadi. Nak buat maksiat, ingat mati, terbrek. Jadi selalulah ingat mati. InsyaAllah, dia akan menyelamatkan kita daripada buat maksiat. Termasuk tinggal sifat baki tadi ni. Ingatkan mati. Dan mengingatkan beberapa orang yang telah mati, yang sama-samanya itu. Ingat, balik kampung, saya balik Pulau Pangkok, banyak kawan-kawan dah mati. Kawan sebaya. Ada kawan yang lebih muda daripada kita pun mati. Takkan kita yang tua ni tak mati. Itu cara nak ingat mati. Ingat ni kawan-kawan sebaya. Ni dah umur 95 tahun, dia orang muda lagi. Tubuh parti baru tu, parti pejuang. Berjuang apa aku pun tak tahu. Apa dah. Bila nak mati aku pun tak tahu. Berapa banyak harta benda kita ada lingkup. Tu, perwajah steel tu. Berapa bilion. Biar rakyat habis. Pergi tengok dekat gurun. Kes dia bukan sikit. Banyak kes dia. Melingkupkan harta benda negara. Tak habis-habis. Apa matlamat pejuang? Nak jaga bangsa Melayu. 22 tahun, 22 bulan hang jadi Perdana Menteri. Apa bangsa Melayu yang hang jaga? Apa hang buat? Ketika dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, mana ada kawasan Melayu ditambah kursi parlimen atau DUN? Mana ada? Tu baling tu. Waktu 1,000 pengundi. Dia tak tambah parlimen. Tempat orang kapiak ditambah banyak kursi. Melingkup kuasa politik orang Melayu. Apa hang buat? Siapa yang menghapuskan beasiswa? Siapa yang tarik bantuan sekolah agama? Siapa makna kata tukar rajab sains daripada bahasa Malaysia bahasa Inggeris? Siapa orang mana? Nak tunjuk muka, nak kata berjuang mangsa. Orang selim riba duduk filter tu lebih faham lah tuan-tuan. Lebih faham. Bukan masalah dah nak retorik, nak main-main. Kita pengundi, kita orang Melayu kena kenal siapa pembela bangsa dan agama. Kelantan, seinci tanah orang Islam tak lari pergi pada orang kapiak. Undang-undang tak membenarkan di Kelantan tanah reserve Melayu tergadai pada anak orang lain. Tu jaga Melayu sungguh. Biar tak apa orang kata negeri kita tak maju, tapi tanah ayat kita tak gadai pergi kat mereka. Ni yang jaga ni. Jaga bangsa, jaga agama. Ni nak berjuang apa aku pun tak erti lah. Ketua muda dia pun lari. Nak tubuh parti belia, parti untuk orang muda. Aku pun pelik macam mana ni. Jadi katalah saya umur 15 tahun, 20 tahun. Jadi ahli parti orang muda. Tak tahu saya 15 menang. Tentu sampai masa umur saya 40. Terpecat dengan sendiri kan lagu pada. Tapi udah 40 habis. Aku tak faham apa dia pula. Ada parti muda, esok ada buka parti tua pula. Macam-macam. Yang ada ni dah berlambak dah. Buat apa lagi? Macam-macam orang biru. Dia je dah tak nak kerja ni. Orang tak nak kerja. Cari kerja. Jadi, kita makna kata, kita tengok orang yang sama-sama dengan kita.
dah mati. Kalau dia mati, takkan aku tak mati. Kan? Kau ada penyakit dah ni. Dulu tak ada penyakit. Dah. Kena stroke, mai pula gout, mai pula macam-macam pakai. Kan? Ingat, mati tu ingat. Apa tanda nak mati tuan? Tuan tahu tak apa tanda alamat nak mati? Alamat mati, rambut hitam tukar jadi putih. Siapa uban di kepala, tu tak lama lagi nak mati. Saya bukan uban, janggut putih. Janggut dah putih. Turut mindam lagi. Betul. Dah tengok gusti lagi tu. Kacau. Tanda nak mati. Uban berterabuk. Kulit kendor. Mata kabuk. Gigi guguk. Makan bubuk dekat kubur. Apa jaga? Apa jaga? Ingat. Tapi jarang orang sama ingat orang sama-sama dengan kita tu. Dan membanyakkan ziarah akan kubur. Lalu pergi ziarah kubur. Ziarah kubur ni ingat kita pun akan masuk dalam tu. Bila kita kebumikan sahabat-sahabat kita, cuba kita bayangkan kalau aku jadi dia sekarang. Amal nak tambah tak boleh tak? Jadi Allah panjangkan umur kita ni, Allah nak suruh kita banyakkan lagi amal. Baki-baki umur kita ni, buat amal banyak-banyak. Kita dah duduk elok dah, duduk dalam jamaah Islam, pimpinan Islam, boleh main mengaji, boleh berjamaah. Ni syukur banyak-banyak orang. Teruskan kerja-kerja kita tu. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai tu orang kita, dia duduk rajin berjemaah ni, mati tengah sujud. Ada satu tuan-tuan nama Pak Din. Dia ni tukang masuk masjid Kuala Terung. Dekat Terung tu. Masjid Sungai Bemban Kuala Terung. Bulan Ramadan tuan-tuan, sembahyang Isyak. Nak sembahyang tarawih, sembahyang Isyak. Dia mati tengah sujud. Orang sembahyang mayat dia punya ramai lah. Pada masa tu, pengurusi masjid Haji Zainuddin istiharkan. Tuan-tuan dia kata, sejak masjid kita ni ada, Abang Din, Pak Din ni lah yang bayar bil api, bil air. Dia minta jangan cerita melainkan setelah dia mati. Siapa pun tak tahu dia bayar bil api, bil air sejak ada masjid tu. Hidup dia biasa je, orang kampung. Kerja, tebang bakau. Kerja-kerja kampung. Ya. Tapi tuan-tuan dia boleh bayar bil api, bil air. Satu. Kalau nak buat jamuan-jamuan makan, tahu cukup ya. Bagi 200 cukup, bagi 100 cukup, bagi berapa cukup. Tak cukup, dia top up. Muka tersenyum ya. Orang biasa, bukan orang alim, bukan ustaz, bukan ulama. Orang biasa aja. Allah pilih dia tuan-tuan. Mati bulan Ramadan, malam Jumaat, tengah sembahyang Isyak, ketika sujud lagi tu tuan-tuan. Masya Allah. Cemburu kita dengan kematian macam tu. Ni cerita di Ipoh. Orang biasa, askar pencin. Dia rajin pergi surau. Dia lantik dia jadi Tok Siak. Bukan askar, Tok Siak. Dia tak mau kerja apa, tak mau. Pencin cukup dah, dia kata. Mai sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, pagi-pagi tu dia lepas subuh dia cuci. Tandai apa semua, siram pokok bunga apa, mandi-mandi, sembahyang sunat duha, lepas duha baru balik. Itulah rutin hidup dia hari-hari. Isteri tunggu-tunggu tak balik tu. Tengok-tengok di tikar sejadah. Mati di atas tikar sejadah. Mungkin lepas sembahyang sunat duha. Orang biasa saja, bukan orang hebat-hebat. Allah nak pilih bukan mesti orang alim. Bukan mesti orang banyak ilmu. Orang yang ikhlas dalam ibadat. Mungkin kita terpilih. Istiqamah lah. Husnul khatimah, mati baik. Itu dia. Jadi kita ziarah kubur supaya kita selalu ingat kematian. InsyaAllah.
serta mengingatkan kelakuan mayat yang di dalam kubur itu, daripada seksanya dan daripada nikmatnya. Ingat kelakuan orang dalam kubur. Dalam kubur ni dua ya. Al-khabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur ni merupakan satu taman daripada taman-taman syurga. Dia juga boleh merupakan satu jurang daripada jurang-jurang neraka. Orang beriman, kubur ni satu taman pada taman syurga. Dia masuk dalam kubur, kubur kata marhaban dia kata marhaban ahliku, selamat datang wahai saudaraku. Lepas tu kubur meluaskan diri dia, luas. Lepas tu Allah arahkan malaikat tebuk satu saluran daripada syurga masuk ke dalam kubur si mayat tadi. Mayat ni tuan-tuan dengan bau yang harum terus terlena, tak sedap apa. Bangkit pada hari tiupan sangkakala yang kedua. Bangkit di padang mahsyar. Itu kubur dia laksana taman syurga. Yang satu lagi, la marhaban wala ahlan. Hang bukan geng aku. Tak ada selamat datang ke hang. Siapa dia? Orang kafir, orang yang buat maksiat. Masuk saja. Kubur himpit, tuan-tuan. Nabi tunjuk jari macam tu. Himpit lagu tu. Bersilang-selang. Kita punya tulang busuk. Dihimpit di kubur. Dan Allah melepaskan 70 ekor ular yang berbisa. Nabi kata kalau ular ni tekok cukup. Terbit mai atas muka bumi. Dia sembuh bisa. Bumi yang kena bisa ular ni takkan tumbuh tumbuhan sampai kiamat. Bukan seekor, 70. Patuh, ragut, tarik daging kita sampai kiamat. Tahan ke tuan-tuan? Nanti rujuk kitab Mastika Hadis. Terbitan Jabatan Perdana Menteri. Dalam tajuk Nikmat dan Sektor Kubur. Kita cari tengok. Ada hadis dia. Tok guru saya kata, apa berani sangat? Apa pergi tangkap ular bendang sekok tu yang besar-besar tu? Ular bendang dia kan bisa. Dia patut tak jadi apa. Apa bola kelabu. Oh jangan boleh tidur. Dia main. Ular tak bisa pun tak boleh. Tambah ular bisa. Ya Allah. Tak salah kerja-kerja mengarut ni. Jangan buatlah tuan-tuan. Tak padan kita. Tak mampu kita menghadapinya. Bila dia ingat tuan-tuan. InsyaAllah dia kikih buang bakil. Dia akan jadi pemurah. Suka berderma. Nak bantu kita dalam kubur ni amalan kita. Sedekah kita. Quran kita. Semayang kita. Kebajikan kita buat. Yang ni akan bantu kita. Segala amal ibadat kita tu. Jadi kita ada harta, ada duit. Kita jadikan duit ringgit kita tu. Sebagai makna kata kebajikan untuk bantu kita besok di akhirat. Dengan bersedekah. Jadi kalau kita duk bakhil kedekut. Macam mana nak bersedekah? Impun tak habis-habis. Genggam rapat sampai tak tirih langsung. Janganlah lepas teratur. Itu dia. Jadi, dia suruh kita ingat kelakuan semua ni. Itu dia. Kelakuan-kelakuan ahli kubur tadi. Itu dia. Daripada seksanya dan nikmatnya. Supaya jadi kurang cita-cita dan angan-angan di dalam dunia itu. Dengan kita ada ulang-ulang ingat semua ni, kuranglah tuan-tuan angan-angan kita. Banyak sangat angan-angan ni. Nak buat tu, nak buat ni, banyak sangat nak buat. Hingga menyebabkan kita lupa kebajikan kita yang kita nak buat tu. Banyak sangat benda program kita. Kadang-kadang rancangan kita tu lebih pada umur kita. Allah peruntuk umur kita 70, kita punya planning macam 100 tahun tu. Janganlah salah plan lebih 100. Hang kalau sampai umur 60, macam saya 60, tak boleh dah. Pasal kita nak ibadat ni masa tengah kuat ni lah. Badan tengah sihat. Kalau badan tengah dah sakit, payah tuan, payah. Kena stroke ke, kena kecil manis ke.
Cuci buah pinggang kau. Payah dah masa tu. Masa sihat-sihat ni kita nak buat banyak-banyak ibadat. Nah, mudah-mudahan tengah sihat kita rajin buat ibadat. Bila kita sakit pun nak tinggal sayang. Sakit pun kita buat. Tapi kalau tengah sihat kita tak buat, main sakit terus tak buat terus. Tak buat apa dah. Kita tengah sihat, kita rajin main masjid. Semayang jemaah. Apa-apa ibadat, kalau tuan-tuan buat cara konsisten, istiqamah, dia akan dapat kemanisan. Dia akan dapat rasa manis itu. Man amila bima alima awrathahullah ilma ma'lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah bagi ilmu yang dia tak tahu. Kita tahu kelebihan berjamaah. Kita mai, jangan tinggal. Allah campak benda yang tak tahu. Apa dia? Keseronokan, kemanisan. Cerita tak boleh. Tapi kita sayang dengan semayang jemaah tu. Sayang sungguh. Bila tertinggal, rasa rugi yang amat sangat. Kalau kamu tahu kelebihan berjemaah, kamu merangkak pun kamu main. Merangkak pun kita main. Itu masa kita sehat ni, kita pulun. Kita rajin main mengaji. Tak mengaji, tak boleh duduk kan. Tuan-tuan biasa jumpa tak orang tak mengaji demam? Tak mengaji demam. Apa pernah jumpa tak? Sepanjang saya ada dakwah ni, tuan-tuan buat kerja dakwah ni, saya biasa jumpa satu kes. Tak mengaji demam. Seorang pakcik. Dia duduk di rendang panjang. Rendang panjang. Apa panjang? Selama nak pergi Sungai Bayu. Tengah-tengah tu ada satu kampung. Nama Rendang Panjang. Rendang Panjang. Dia ada masjid belah kiri dia tu. Daripada Selama tu nak pergi sana, belah kiri. Dia pun panggil saya. Kuliah maghrib di situ. Saya pun pergi lah. Habis-habis kuliah maghrib, dia pun ada makan. Jamu makan. Saya pun makan lah. Satu pakcik duduk sendiang saya. Sendiang. Awak pakcik. Saya demam besar. Demam. Pakcik demam apa? Saya ni ustaz nak khabar bagi. Kalau tak dengar kuliah, demam. Pasal apa pakcik tak dengar kuliah? Dia tunjuk rumah dia. Rumah dia sebelah jalan masjid tu. Rumah saya tu. Saya main masjid ni. Kalau ada kuliah masjid ni, saya dengar lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Ustaz dia tahu. Nak pergi ke Selama, mata tak nampak, malam-malam bawa motor tak boleh. Harap masjid ni lah. Masjid ni ustaz, dia sebulan tak ada kuliah. Tak dengar kuliah sebulan, demam terus. Ni aku baru jumpa. Selalu je pakcik, orang demam kuliah, dengar kuliah demam. Tok Khatib pun tebak, pam, kena kepala dia, demam terus. Yang tu saya macam jumpa. Tak dengar kuliah, demam, ni lah besar baru saya jumpa. Habis malam ni macam mana pakcik? Alhamdulillah ustaz, kebah dah tak? Ustaz bagi tadi kebah lah. Macam-macam ustaz. Makna dia dah dapat kelazatan, kesedapan. Bila dia dah sedap, dia sakit pun dia merangkak mai. Kan? Arwah pak saya, dia imam masjid Pulau Pangkok. Dia kena stroke. Bila kena stroke, tak boleh main masjid lah. Kalau ada orang bawa, boleh lah. Kenapa nak bawa dia? Kita masih orang Nusantara ni. Satu hari saya pergi rumah pak saya. Saya dengar dia menangis. Duduk teriak. Orang tengah azan. Awak buat menangis. Aku tak boleh pergi masjid, dia kata. Tak boleh pergi masjid tu teriak. Makna Allah dah campak dia keseronokan. Makna kata. Itulah makna kata kita tengah duduk sihat ni. Buat amal banyak-banyak. Kalau kita rajin baca Quran. Walaupun kita sakit. Macam mana pun nak baca tak banyak sikit. Kita rajin bangkit tahajud. Kita sihat. Mai kita sakit. Macam mana pun kita nak buat. Hingga Nabi kata tuan-tuan. Kalau kita tu memang amalan kita duk rajin main masjid. Bila sakit tak boleh main. Pahala main tu dapat juga kat kita. Pasal hati kita tu teringin sayang dengan masjid tu. Dapat pahala macam kita main. Macam kita duk sihat dulu. Kita rajin baca Quran. Tapi bila main kita sakit nak baca tak boleh. Allah bagi pahala macam kita baca juga.
Ramailah rebut tuan-tuan amal ibadat. Banyak-banyak kita buat insya-Allah. Di antara caranya dengan mengingati akan mati. Itu dia. Ya. Itu dia. Ya. Mengingat akan mati. Dan ingat kubur. Siksa kubur. Nikmat kubur. Jadi, bila kita ingat semua ni, kuranglah cita-cita dan angan-angan di dalam dunia itu. Bila kita rajin, mana kata ingat semua ni, kuranglah ingatan kita kepada dunia, kuranglah nak. Bila kita kurang ingat dunia, kuranglah bakil itu. Yang punca bakil tu ingat dunia manja. Bila kita ingat mati, dengan cara tak langsungnya, pelan-pelan terkikis sifat bakil kita tu. InsyaAllah. Ya. Dan yang ketiga, jika ada jadi bakil itu daripada sebab cita-cita akan rezeki bagi anaknya dan cucunya. Itu dia. Punca bakil ni macam apa? Duk ingat cucu, anak. Kalau aku tak ada besok, mereka nak hidup macam mana? Merempat. Merempat lah mereka ni. Gitu, pompang. Macam-macam kita nak fikir pasal anak kita, cucu kita yang kita nak tinggal ni. Lepas tu, kita tinggal kereta kat mereka banyak-banyak. Lepas tu, bila kita nak macam tu, sampai peringkatnya, kita ada jadi kedekut. Tak mau dah, sedekah sana, sedekah sini. Pasal nak impun kereta, bagi anak cucu. Maka serahkan akan rezeki anaknya itu dan cucunya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki depa ni ada semua dah. Apa kita nak ni? Sampai nak puluh sampai tak tua. Allah jamin dah. Kita ni tuan-tuan, rezeki daripada Allah. Kita ni tuan-tuan alat nampak pada zahir saja. No. Tuan-tuan ada tak tangki air atas rumah? Ni atas bumbung masjid ni ada tangki air. Tangki air. Kan? Yang duk bekai air ni, tangki. Dia selalu pergi kepala paip. Tapi yang kita nampak kepala paip ke? Buka kepala paip ada. Buka kepala paip ada. Buka kepala paip. Kita kata kepala paip membekalkan air. Benarnya bukan kepala paip, tangki. Allah. Tapi duk nampak tangan-tangan kita. Kalau saya bagi rezeki anak bini saya, ketika saya kena tahanan ICA 5 tahun, tak boleh cari benda apa? Awak mati gelebangan ke anak aku? Isteri aku mati tergolek ke? Tak. Rosak tersumbat satu kepala paip lain keluar air. Buka yang ni ada, buka yang ni ada. Yang ni tersumbat, yang lain ada. Kita pencari punca rezeki ni, kita tertutup, Allah hantar jalan-jalan yang lain. Jangan kata kita mati, anak kita merempat. Dengan kata lagu tu. Rezeki semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali suruh ingat macam tu. Tidak. Serahkan rezeki itu kepada Allah Ta'ala. Iaitu Tuhan yang menjadikan dia, menjadikan anak cucu kita tu. Dan mendatangkan, dan menjadikan rezekinya. Khalaqakum tsumma razaqakum. Allah jadikan kamu dan Allah rezekikan kamu. Rezeki dan kejadian package, secara package. Bukan Tuhan jadikan kita, lepas tu baru Tuhan bagi rezeki dah. Rezeki dengan kejadian sekali. Tahu package? Package haji dan umrah. Apa makna package haji umrah? Kita bayar 9,000 lebih tabung haji. Situ tambang kapal terbang. Situ sampai Mekah, Madinah lagi tambang bas. Situlah hotel. Situlah makan. Situlah perjalanan daripada Mekah pergi Madinah. Madinah pergi Mekah. Semua siap. Package. Semua siap. Kejadian kita dengan rezeki kita, Allah jadikan secara package. Khalaqakum tsumma razaqakum.
Satu ayat. Allah jadikan kamu, Allah rezekikan kamu. Sekali. Ada rezeki. Jangan bimbang tuan-tuan sekalian. Bagi dia ilmu, bagi dia tarbiyah, hajak dia hafal Quran. Bila ilmu duduk di dada, iman di dada, insya-Allah. Yang penting dia cari rezeki yang halal. Hidup dia selamat. Oh, banyak mana orang tinggal reta habis tuan. Tinggal tanah lingkup. Tinggal reta habis. Hidup lentang pukang, jadi papa kedana. Berapa banyak pula orang tuan-tuan sekalian, pak dia tak tinggal apa? Jadi jutawan. Ada tak? Jadi jutawan ramai pengusaha. Benda-benda ni tuan-tuan, yang pentingnya bagi dia faham agama. Bagi dia faham agama. Dia jaga akhlak dia bergelok. InsyaAllah. Yang kita pula nak belagak lebih pada Tuhan lagi. Nak jaga anak bini kita sampai tu. Dah mati pun nak jaga lagi. Oh, tak percaya kat Tuhan tu. Teruk betul lah hampa ni. Itu dia. Dan beberapa orang daripada anak orang yang didapat pesaka. Pak dia mati, tinggal pesaka, kaya raya. Dia kata, daripada ibu dan bapa itu, kemudian maka jadi papa. Ada tak? Pak tinggal retak, banyak gitu ni, lama-lama jadi papa. Ada tak? Kita pun dah jumpa tak? Habis satu tanah dia jual. Habis. Banyak. Tak sangka. Dia macam tak kita. Hang nak abad, hang lewat. Dia dulu tanah aku ni. Tu hotel tu tanah aku. Yang tu tanah aku, yang ni tanah aku. Itu dulu. Lah tak ada apa. Banyak kan? Ya. Dan pula dia kata, ya. Atau, dia kata, beberapa dan dia kata, beberapa banyak orang yang papa yang tiada dapat pesaka daripada ibu dan bapaknya itu, kemudian maka jadi ia kaya. Ada tak? Pak dia orang miskin, tak tinggal apa pun. Memang jadi orang yang kaya, banyak harta. Ada tak? Ada. Jadi bukan faktor kita tinggal harta tu menyebabkan dia senang, belum tentu lagi. Kadang-kadang berkelahi tuan-tuan. Mayat tak simpan lagi, dah bergaduh dah. Adik-beradik. Hang kata begitu, kata ni. Saya syukur tuan-tuan. Syukur kepada Allah. Pak tak tinggal apa, tinggal sekeping tanah, 2 ekar. Di Teluk Nipah Pulau Pangkok. Ada orang jumpa saya, nak beli 1 juta. Kemudian ada yang nak beli 1,5 juta. Kalau aku jadi jutawan lah aku. Tapi saya fikir pula kata ni, kalau kita ni belanja habis. Kalau 1 juta, 5 beradik, seorang 200,000. 200,000 sat lingkup lah, habis lah. Saya pergi rumah-rumah. Mula-mula pergi rumah kak saya. Sembang kak saya, kak. Teringat kat pak dengan mak. Apa nak bantu. Lah ni boleh tak kak? Tanah tu kita tak usah jual. Kita buat tahfiz. Buat pondok. Saya cari duit. Derma. InsyaAllah. Kak pun ada anak. Padli. Padli balik pada Mesir. Saya ada anak. Balik daripada Yaman. Dan mereka dua-dua ni mengajak di pondok tu. Cantik lah. Kalau tahfiz tak gaduh. Anak murid saya ramai yang hafal Quran. Boleh bawa dia 3 orang pergi ajak hafal Quran. Dapat juga mak puak kita. Kan? Sekah jariah tu. Mengaliak kat mereka. Eloklah tu dik. Elok hang. Elok dik. Eloklah kau. Bertembus lega lah. Pergi jumpa pula adik saya meninggal dah perempuan. Nama Jamilah meninggal. Tinggal anak. Pergi jumpa cerita ni. Alah ikut pacak lah. Elok pacak, elok kami. Lega lagi. Pergi pula Sungai Pinang, Kuala Sungai Pinang. Dekat balik pulau. Adik saya bangun pencen polis. Dia dulu kerja polis bayar lepas. Balik pulau. Saya pergi jumpa dia. Ikut abang lah. Pencen saya pun bak makan dia lepas dah. Elok abang. Elok abang, elok saya lah. Lega lah. Jadi jumpa dengan takdir tu kan. Semua setuju.
Allah tengah duk buat. Masa COVID tu berhenti dah. Dah berhenti, nak makan pun tak apa, nak pergi kutip duit. Nak buat ni, berhenti saat. Lah ni mula balik dah. Mula balik jentolak apa semua, mula dah angkut pasyak apa dah. Mudah-mudahan bila kita siap tu, makna kata bolehlah, makna kata sedekah jariah mak bapak kita tu mengalir dekat depa. Fikir macam tu lah. Dia fikir nak perhabis lah. Ada nak pergi perhabis. Fikir macam mana kita nak kembangkan agama kita kan, kebajikan mak bapak kita tu. Kan? Jadi mak bapak ni cari jalan lahirkan anak yang soleh. InsyaAllah dia akan fikir macam mana nak bantu kita dalam kubur besok. Saya pergi, dia panggil saya ceramah, tuan-tuan, di Paya Besar, di Pahang. Dia tengok, Ustaz tu nama dia. Dia buat pondok, ramai pondok tu ramai. Saya bersembang dia. Dia kata, Ustaz, saya ni mengaji pasti tumbuh 15 tahun. Siap tumbuh. Pak dia mati tinggal tanah 10 ekar. Tepi laut lah tu. Baik sele cantik lah. Tepi laut sele. Tapi adik-beradik bincang. Tanah ni kalau kita jual pun habis duit betul ya. Apa kata kita buat pondok. Kita panggil adik kita balik mengajak jadi tok guru. Alhamdulillah. Ramai orang pakat mengaji. Kan? Semua ni boleh kita buat bila kita bersifat qanaah. Fikir akhirat, fikir kubur. Kalau nak fikir dunia, duk tamak loba, nak konok hidup dunia, tak boleh buat benda-benda macam ni. Kita fikir cara macam tu. InsyaAllah. Jadi kita macam mana kalau main satu pemikiran nak makan apa, nak bini aku ni, kita fikir, kata Imam Ghazali. Berapa banyak orang yang tinggal harta, kaya-raya, kemudian anaknya jadi miskin. Banyak boleh tunjuk. Berapa banyak pula orang yang mak bapak tak tinggal harta, hidup dia kemudian lebih senang. Kaya raya pun ada juga. Jadi bukan itu penentu. Jadi bagi kitanya, kaya pun tak apa, miskin pun tak apa. Yang pentingnya beriman. Kalau orang kaya, ada ganjaran pahala untuk dapat sedekah. Sedekah jariah. Untuk makna kata dapat pahala sedekah dan sebagainya. Allah takdir kita miskin pun tak apa. Allah tak bagi pahala sabar. Kita tak kira miskin ke kaya, tak kira. Tapi yang pentingnya kita dengan Allah Ta'ala. Kan? Ya, anak kita ada, kita bagilah dia ilmu, bagi panduan agama secukupnya, insyaAllah. Dia reti bawa diri. Dia susah, dia reti bawa cara susah. Dia kaya, dia tak lupa daratan. InsyaAllah, kalau dia ada ilmu, agama, dia ada iman. Itu yang pentingnya. Ya? Itu dia. Dan lagi, dia kata, bapaknya itu jikalau, dia kata orang soleh, ada soleh, maka iaitu Allah Ta'ala yang memudahkan rezekinya itu. InsyaAllah kalau kita orang soleh, Allah mudahkan rezeki anak-anak kita, insyaAllah. Percayalah. Percayalah, jangan bimbang tentang rezeki anak-anak. Kalau teringat nak hantar dia tahfiz, hantar tahfiz. Teringat nak hantar pondok, hantar pondok. Jangan takut rezeki dia. Ada saja, tetap percayalah. Allah pelihara orang beriman ni. Allah pelihara. Allah mudahkan rezeki anak-anak kita, insyaAllah. Serah kepada Allah. Tuhan yang berkuasa, yang mentadbir langit dan bumi. Orang kafir lawan Islam pun Allah bagi rezeki. Takkan anak aku yang beriman, bertakwa, yang soleh, Allah tak bagi rezeki. Pegang faham lagu tu. InsyaAllah kita selamat juga. Itu dia. Jadi kalau ada anaknya itu fasik, maka matinya dengan, dia kata kekurangan rezekinya itu terlebih baik daripada hidupnya. Kalau anak kita fasik, baik rezeki dia kurang, tak apa. Dengan banyak rezeki, lagi dijauhi. Kita orang kaya, tinggal anak fasik, lega dia tak. Dulu nak pergi kelab malam tak boleh. Aku tinggal kata, lebih memudahkan dia buat maksiat atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Dengan kita tinggal kata kat dia buat maksiat.
Kita tak pasal-pasal dengan sebab kata kita ada buat maksiat, kita kena godam dalam kubur. Jangan pasal kata. Tinggal dia soleh, jadi dia anak soleh. Tinggal kata dia buat kebajikan. Tak tinggal kata pun tak apa, dia reti bawa diri. Maka kata Imam Ghazali, kalau dengan sebab kita tinggal kata, tinggal anak pasir, biar anak kita miskin lagi bagus. Pada dia banyak duit, kaya-raya, dengan duit ringgit yang kita tinggal tu, dia derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik mana kata jangan tinggal kata. Kalau anak kita soleh, kalau kita anak kita fasik, kalau anak kita soleh, kalau tak tinggal kata pun tak apa, jangan bimbang. Rezeki akan datang, Allah akan bagi, Allah akan murahkan rezeki, Allah akan makna kata Allah bagi makna kata kebaikan kepada dia insya-Allah. Itu cerita dia. Kemudian kata musannif dan yang keempat. Ini nombor 4 kita masuk lagi lah. Kemudian jadi ada 5 semuanya insya-Allah. Jadi kita ada 3. Kita ulang balik apa 3 ubat. 3 makna kata ubat untuk menghilangkan makna kata mengubati penyakit bakhil. Iaitu pertamanya hidup secara qanaah. Cara memadai apa yang ada. Jangan hidup berpoya-poya. Yang kedua, membanyakkan makna kita kata ingat kepada mati. No? Dalam ingat mati, insya-Allah kita akan teringat nak buat kebajikan. Bila teringat nak buat kebajikan, sedekah dan sebagainya, dengan sendirinya menghilangkan sifat bakhil. Ketiga, kalau bakhil tu kita rimpun reta ni punca, rasa nak jaga masa depan anak cucu kita, ingatlah, mereka ni rezeki dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang pentingnya, didik anak kita tu jadi baik. Kalau anak kita soleh, kalau sekiranya kita tak tinggal reta kat dia, insya-Allah Allah akan mencukupkan rezeki untuk dia insya-Allah. Tapi kalau anak kita jadi fasik, dengan reta yang kita tinggal kat dia tu, lebih mudah buat maksiat. Lebih baik tak ada reta. Yang pentingnya sekarang, didikkan anak cucu kita tu, didik bagi cantik. Itu yang penting. Bukan soal harta, soal didikan agama tu. Bekalkan dia dengan agama. Kan, insya-Allah. Saya kata itu saja, insya-Allah. Akhir sekali lagi saya peringatkan tuan-tuan. Tolong sangat. Pilihan raya ni tuan-tuan yang akan datang ni cukup penting. Dijangka bulan 12. Tak lama lagi lah, dah bulan 9. Nak habis dah. Nanti bulan 10. Lagi 2 bulan je lagi. Harap sungguh-sungguh tuan-tuan daftar sebagai pemilih. Anak kita, menantu kita, ipar lamai kita, sahabat andai kita. Di Pulau Pinang ni saya mendapat maklumat orang Islam, orang Melayu dengan Cina lebih kurang je jumlahnya. Tapi daftar pemilih Cina jauh daripada Melayu. Ratusan ribu saya difahamkan yang belum mendaftar sebagai pemilih. Jadi Tuhan dah tunjuk bila mereka berkuasa, mereka buat apa dekat kita. Cukup dah Tuhan tunjuk. Kalau kita tak mengambil pengajaran, tak tahu nak kata apalah kita. Oleh itu, tuan-tuan tolong yang ada kebolehan tembak-tembak apa? Viral. Tembak kata-kata cerok. Bagi timbul kesedaran untuk mendaftar sebagai pemilih. Bawa kad penalan pergi pos ofis, suruh dia daftar kita. Mai pilihan raya, kita boleh mengundi. InsyaAllah. Saya ulang banyak kali, kami duduk depan ni, laksmana jurulatih tentera. Ajak tuan-tuan menembak, ajak tuan-tuan bertempur. Hari perang, tuan-tuan tak boleh perang. Pasal peluru tak ada. Peluru tak ada. Tak boleh undi, tak boleh perang. Jadi, pakat-pakat pergi daftar sebagai pemilih, insya-Allah. Pilihan raya akan datang, pastikan. Nak pangkah apa Ustaz? Tengok Tok Guru di depan dia. Tok Guru ni geng mana? Pakai geng Tok Guru. Bukan payah betara mana. Tak? Sama-sama kita bantu. Kita bantu perjuangan ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makna kata pilihan raya akan datang ni memberi makna kata kemenangan kepada perjuangan yang hak ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah marzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Takbir.